بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita bersama untuk pembacaan kitab huraian kitab Sahih Muslim karangan Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 261 Hijriah. Dan kita masih lagi dalam bab Al-Madhi. Bincangkan berkenaan dengan air madhi. Pada kuliah yang lepas kita belajar berkenaan dengan hadis Ali bin Abi Talib. Dan kita masih lagi dalam hadis yang sama. Iaitu satu hari Ali bin Abi Talib memerintahkan, menyuruh Miqdad. Dia kata kuntu rajulun madza'an. Dia kata aku lelaki yang selalu keluar air mani yang kerana cepat naik syahwat, kerana dia cepat syahwat. Maka fa'amartu, maka aku telah memintakan Miqdad yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana aku telah memintakan Miqdad untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani binatih, kerana kedudukan anak perempuannya iaitu Fatimah. Kerana Ali bin Abi Talib dia malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malu dia mengaku dekat Nabi yang dia ni seorang lelaki yang madza'. Aku tu astahi an asal Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatih. Jadi aku pun telah merintahkan Miqdad bin Aswad untuk tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata yaksil dzakarahu waliyatawadda. Hendaklah dia membasuhkan kemaluannya, kemudian waliyatawadda. Yaghsilu dzakarahu waliyatawadda atau waliyatawadda. Ada kata waliyatawadda. Hendaklah dia berwuduk. Dan kita dah huraikan hadis ni pada kuliah yang lepas dengan huraian yang panjang lebar yang tidak perlu lagi saya ulangkan dengan detail. Cuma hari ini kita tengok berapa lafaz lagi, dengan lafaz yang lain, dengan sanad yang lain daripada hadis ini, seperti yang berada di skrin tuan-tuan sekarang. Qala Imam Muslim rahimahullah bisanadil al-muttasili ila al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. Yahya bin Habib Al-Harithi telah beritahukan kepada kami. Yahya bin Habib Al-Harithi Tabaqatul Ashirah Thiqah Basri, meninggal tahun 248 Hijrah, telah memberitahukan kepada kami Khalid bin Al-Harith bin Ubaid bin Sulaim Al-Hujaimi Al-Basri. Jadi sanad ini Yahya bin Habib Basri, Khalid bin Al-Harith Basri. Kemudian Syu'bah, dari telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj, ma'ruf Abu Bistam, imam
min a'immati ahli sunnah, imam min a'immati al-jarh wa ta'dil. Syu'bah bin Hajjaj al-Basri, al-imam al-hujjah al-naqid al-basir, al-Basri. Nampak tu? Jadi kita kenal Syu'bah ni Basri. Yahya bin Habib Basri, Khalid al-Harith Basri. Kita akan tengok sanad ni sanad Basriyun. Kita tengok nanti insya-Allah. Kemudian daripada Syu'bah, daripada Sulaiman bin Yasar telah mengkhabarkan kepada kami, iaitu Munzir. Yang ini kita lalu pada kuliah lepas, Munzir bin Ya'la. Min tabaqati sabi'ah. Nah. Tabaqah ke-7. Daripada Muhammad bin Ali, itu Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Kita bincangkan pada kuliah lepas juga anak Sayyidina Ali, tapi bukan daripada Fatimah. Dari Ali, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa ia berkata, aku merasa malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi kerana adanya Fatimah. Lalu aku menyuruh Al-Miqdad bin Aswad. Juga kita bincangkan di kuliah lepas kan, bin Al-Aswad. Dan ia pun berkata, hendaklah dia berwuduk. Sulaiman bin Yasar Al-Hilali Al-Madani. Jadi sanad ini pada awalnya Basri sampai ke Sulaiman bin Yasar jadi Madani. Muhammad bin Al-Hanifiyah juga Madani. Jadi Ali bin Abi Talib Madani thumma Kufi. Naam. Hendaklah dia berwuduk. Maka hadis ni sama, huraiannya sama dengan sebelumnya, tidak ada apa-apa yang kita nak memberi perhatian dekat sini. Cuma disebutkan sini faqala minhu al-wudu', hendaklah dia berwuduk. Kasi lafaz dia lain. Jadi antara kelebihan Sahih Muslim berbanding dengan Sahih Bukhari, iaitu Imam Muslim rahimahullahu taala, bila ada sahaja lafaz yang lain dia cuba bawakan. Kalau kita tengok hadis ni, nampak tak, faqala minhu, daripadanya al-wudu', maksudnya dia kena berwuduk, hendaklah dia berwuduk. Kalau kita baca sebelum ni lafaznya wa yatawadda, hendaklah dia dan dia berwuduklah. Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, dia membasuh zakarnya yang berwuduk. Jadi kalau orang petikaikan dia membasuh zakarnya yang berwuduk, berarti itu bukan perintah, dia kata. Itu adalah dia basuh dan basuh zakar yang berwuduk. Tapi dengan adanya lafaz yang kita baca ni, minhu al-wuduk, maksudnya daripadanya, maksudnya wajib kita berwuduk daripadanya, daripada hadas kecil tersebut. Naam. Minhu al-wuduk. Kerana apa? Kerana minhu tu maksudnya dia ada khabar yang dimuqaddamkan. Khabar muqaddam. Kita belajar dalam bahasa Arab, satu ayat tu dalam bahasa Arab dia tak boleh mula dengan satu ayat jumlah ismiyah, dia kena mula dengan isim yang isim ma'rifah kan. Tapi kita boleh apabila mubtada' dia tu tidak ma'rifah, maka kita kena belakangkan dia. Kita kena belakangkan, kita kena depankan khabar. Antara sebabnya lah, antara sebab dikedepankan al-khabar. Jadi minhul wudu', daripadanya ada al-wudu', maksudnya al-wudu' khabar muqaddam, minhu al-wudu', al-wudu' wajibun minhu. Okey, kerana dimahzufkan, ataupun boleh kata dimahzufkan. Kerana al-wudu'a mubtada' muakhar. Mubtada' ismiyah, li'anna al-wudu' mubtada' muakhar wa minhu muta'alliq bimahdhuf. Jadi minhu muta'alliq bimahdhuf. Maksudnya bila kita ada huruf jar, kita ada muta'allaq dia. Maksudnya dia nak cerita min tu daripada apa? Muta'allaq dia
mahdhuf, iaitu khabar yang dimuqaddamkan, bimahdhufin, dan khabarnya muqaddam. Taqdiruhu al-wudu'u wajibun minhu. Al-wudu'u wajibun minhu. Habis tu dia kata minhu al-wudu'. Okey. Maksudnya al-wudu' mubtada, wajibun minhu al-wudu'. Minhu al-wudu'. يجوز أن يكون ارتفاع الوضوء على الفاعلية بالجار المجرور boleh, وإن لم يعتمد على مذهب بعض النحاة والله أعلم بالصواب. نعم منه الوضوء. maksudnya al-wudu' wajibun minhu. Al-wudu' wajibun minhu, maksudnya wudu' itu wajib untuk kita melaksanakannya. Jadi itu antara faedah disebutkan sanad ini. Okey, hadis ini. Jadi tidak ada apa-apa tambahan sangat, hendaklah ia berwuduk, itu je sahaja. Hadis seterusnya, وحدثني هارون قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. Di sini ada lafaz yang lain, wandah farjak. Daripada hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili daripada Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibnu Wahb bin Abdullah bin Wahab qala akhbarani Makhramah bin Bukair. Terus kami Makhramah bin Bukair daripada ayahnya itu Bukair, daripada Sulaiman bin Yasar bin Ibnu Abbas. Qala Ali. Maksudnya kali ini riwayat dia daripada riwayat Ibnu Abbas pula. Okey, riwayat ni riwayat Ibnu Abbas. Tapi cuma riwayat ini para ulama hadis semua dipertikaikan. Dipertikaikan. Apa dia? Dia kata pada sanad ini Makhramah daripada ayahnya. Okay. Makhramah daripada ayahnya. Makhramah daripada ayahnya. Jadi daripada ayahnya tu, sebagian ulama hadis, ulama besar hadis, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, contohnya Yahya bin Ma'in, okey, dan beberapa lagi Abu Hatim Ar-Razi, Ali bin Al-Madini. Ini semua ulama imam hadis al-mutaqaddimin yang awal-awal, mereka semua mengatakan bahawa Makhramah ini tidak mendengar langsung daripada ayahnya. Itu macam diriwayatkan daripada ayahnya, bahawa dia kat rumah tu dia terjumpa kitab ayah dia. Dia jumpa kitab ayahnya. Kitab ayah maksudnya kitab hadis ayahnya sendiri. Bila jumpa kitab hadis ayah dia, maka dia pun riwayatkan daripada ayah dia. Dan ini kita panggil apa dia tuan-tuan? Periwayatan macam ni, iaitu kalau dijumpa kitab dipanggil al-wijadah. Dipanggil kaedah al-wijadah. Al-wijadah macam mana? Iaitu dia jumpa kitab seorang perawi hadis, kemudian diriwayatkan daripada kitabnya, tanpa mendapat izin, tanpa wasiat, okey, atau seumpama dengannya kan dia ada al-wasiyah. Kalau wasiat tu diwasiatkan kitabnya, ataupun al-munawalah, atau dia paskan kitabnya kan, ataupun al-ijazah, saya mengijazahkan kamu meriwayatkan kitab. Jadi antara cara meriwayatkan hadis tu kan ada banyak. Antaranya ialah sama' ni yang paling utamalah, sama' maksudnya mendengar. Okey. Kan? Dia bagi sami'tu. Kula akhbarani pula ialah dia mendengar dengan cara guru dia membaca, anak murid baca, kemudian guru tu mengiktiraf bacaan anak muridnya depan gurunya, depan Rasulullah sallallahu ataupun depan perawi tadi. Okey, depan perawi tadi. Kan? Lepas tu apa lagi? Kuda ada pula cara ijazah. Saya mengijazahkan kamu hadis ini. Sekian. Dan ada pula al-munawalah, dan dia paskan kitab tersebut. Kan? Maksudnya, nah ini kitab aku, nah ambillah kitab aku ni, riwayatkannya. Disebut macam tu. Okey. Ijazah pula, aku ijazahkan kamu kitab aku sekian. Ijazah. Okay. Ada pula al-wasiyah, dia wasiatkan
Ada pula Al-Kitabah, dia tulis. Dia hantar, dia tulis kepada anak murid dia hadis. Contohnya Al-Kitabah. Dan ada juga dipanggil Al-Wijadah. Al-Wijadah ni macam mana? Al-Wijadah ni dia jumpa kitab tok guru dia tadi. Dia jumpa kitab tok guru dia ataupun ayahnya, macam tadi, macam kes tadi. Iaitu Makhramah, dia tak pernah jumpa ayah dia. Tapi dia jumpa kitab ayah dia. Jumpa kitab tulisan hadis ayah dia. Lalu diriwayatkan hadis tu pada orang. Al-Wijadah ni sama macam zaman sekarang lah. Okay? Kita baca buku Syekh, baca buku Imam Bukhari, tu kita sampaikan pada orang. Okay, itu contoh je lah. Kan? Dan Al-Wijadah ni antara cara yang lemah lah. Jadi para ulama kata bila Al-Wijadah ni sanadnya terputus lah. Maknanya tak dengar langsung. Dia tak dengar langsung hadis tu daripada guru, daripada perawi yang ada atasnya, daripada gurunya. Jadi bila macam ni, maka hadis tu jadi lemah. Okay? Bila hadis tu menjadi lemah, maka dhaif lah hadis ni. Jadi kita kata hadis ni dhaif pada sanad inilah. Namun kita kata dia menjadi kuat tak? Dia menjadi kuat kerana ada sokongan hadis-hadis yang sebelumnya. Kerana ada sokongan hadis-hadis yang sebelumnya. Sebab tu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fahadha kalamul a'immatu hadzal fan, kalamu a'immati hadzal fan. Inilah ucapan imam-imam kita dalam ilmu hadis ni. Itu ucapan apa? Iaitu ucapan dari Imam Ahmad kata, lam yasma' Makhramah min abihi syai'an. Makhramah tak pernah dengar daripada ayahnya. Wa innama yarwi min kitabi abihi, diriwayatkan daripada kitab ayahnya. Dari Yahya bin Ma'in, Abu Khaythamah, dia kata waqa'a ilaihi kitabu abihi, dia jumpa kitab bapak dia. Walam yasma' minhu, dan dia tak pernah dengar daripada ayahnya. Waqala Musa bin Salamah, qultu li Makhramah, Musa bin Salamah tanya pada Makhramah, haddatsaka abuka, maksudnya bapak kamu pernah sampaikan hadis pada kamu? Dia kata qala lam udrik abi, aku taklah jumpa bapak aku. Masa bapak dia meninggal sebelum dia lahir. Walakin hadhihi kutubuh, tapi ini adalah kitabnya. Wa qala Abu Hatim, kata Abu Hatim Ar-Razi pula, Makhramah salihul hadis. Makhramah salihul hadis, dia pada tingkatan yang hadisnya makbul. In kana sami'a min abihi, kalau dia dengar daripada ayahnya. Wa qala Ali bin Al-Madini, berkata Ali Al-Madini, wala adhunnu Makhramata sami'a min abihi kitab Sulaiman bin Yasar. Aku tak rasa Makhramah ni mendengar daripada ayahnya hadis-hadis Sulaiman bin Yasar. Wala'allahu sami'a syai'an yasir, ya mungkin dia dengar sedikit je. Walam ajid ahadan bil Madinati yukhbiru an Makhramah annahu kana yaqulu fi syai'in min hadithihi sami'tu abi. Aku tak jumpa pun satu ulama Madinah, kata Ali Al-Madini, yang mengkhabarkan kepadaku bahawa tak ada seorang pun ulama Madinah sedangkan dia orang Madinah, Makhramah tadi, tak ada pun yang kata macam ni. Tak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis daripada Makhramah daripada ayahnya. Sebab tak ada satu pun ulama hadis kat Madinah yang kata daripada Makhramah daripada ayahnya, daripada Sulaiman bin Yasar. Jadi kat sini ada petunjuk-petunjuk bahawa hadis ni tidak bersambung. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, fahadha kalamu a'immati hadzal fan, inilah ucapan ulama dalam bidang ini, ulama hadis. Wa kaifa kana, macam mana keadaan pun, famatnul hadis sahihun, matan hadis itu sahih, min at-tariq alladhi dzakaraha Muslim qabla hadhihi hadha tariq. Maka diriwayatkan sebelum ni kan ada hadis-hadis lain, jalan-jalan lain. Hadis yang sebelum ni semuanya sahih. Jadi penguat. Wa min turuqil lati dzakaraha ghairuhu wallahu a'lam. Jadi hadis ni dhaif, tapi dhaifnya ringan, kemudian dia terangkat menjadi sahih. Inilah kita kata contoh hadis sahih li ghairihi. Kita boleh tulis kat situ nota, saya pun tulis kat sini. Nota contoh hadis sahih li ghairihi. Bagus ni tuan-tuan Allah. Ini contoh praktikal hadis. Contoh hadis sahih li ghairihi.
Tahu hadis sahih li ghairi tak? Hadis ni sahih dia dua. Satu hadis sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi maksudnya memang sanad dia okey, matan dia okey, cukup 5 syarat hadis sahih. Apa 5 syarat hadis sahih? Mattasala sanaduhu, apa yang hadis yang sahih binaqli dengan penukilan perawi yang adil lagi dhabit, daripada awal sanadnya ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illah, tanpa ada syudzuz, tanpa ada kecacatan dan tanpa ada illah. Wa awwalus sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda wa lam yashidda wa lam yu'al, ya, yarwihi adlu dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, kan. Awwaluha sahih wa huwa mattasal, nama kunyah tu kan. Hadis yang pertama ialah awwaluha sahih wa huwa mattasal, apa yang bersambung, isnaduhu wa lam yashudda wa lam yu'al, yang tidak syudzuz dan tidak yu'al, tidak yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dan seumpamanya. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang telah diiktimadkan, maksudnya betul-betul hafazan ni, yang dhabit ni kuat, tanpa syad dan tanpa illah. Jadi bila hadis tak cukup syarat dia apa tadi? Huwa mattasal isnaduhu, isnad mesti bersambung. Sekarang ni sanad tak bersambung, dia tak dengar daripada ayahnya, tapi dia hanya mendengar daripada buku, dia hanya meriwayatkan daripada buku ayahnya Al-Wijadah. Jadi Al-Wijadah ni tak kuat. Al-Wijadah ni tidak kuat, tidak diterima oleh ulama hadis. Okey. Ulama hadis yang paling kuat diterima yang tiga yang pertama tu. Pertama as-sama', yang kedua al-qira'ah, yang ketiga al-ijazah. Itu tiga yang paling kuat lah. Yang tiga tu yang sepakat. Lepas tu semua ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata okey, ada tak okey. Adapun yang wijadah ni memang lemah, kaedah yang lemah. Jadi barakallahu fiik, bila dia kata al-wijadah lemah Allah musta'an, maka sanad dia tak bersambung. Jadi bila sanad tak bersambung, hadis dhaif. Namun kedhaifannya, bila dia dhaif, dia jadi hadis dhaif, kan, betul? Jadi hadis dhaif. Okey, maka dia jadi, bila kita kata jadi hasan li ghairihi, bukan sahih li ghairihi, afwan. Dia jadi hasan li ghairihi, hadis dhaif, dan dikuatkan dengan hadis sahih. Maka matannya sahih, matannya ada dalam hadis sahih, sanadnya dia terangkatlah menjadi sahih, jadi hasan li ghairihi, Nah, baik, apa dia punya lafaz hadis ni? Dia kata apa? Aku pernah mengutuskan Al-Miqdad bin Aswad kepada Rasulullah SAW untuk bertanya mengenai madhi yang keluar dari manusia. Apakah yang harus dilakukan? Maka Rasulullah menjawab, berwuduklah dan basuhlah kemaluan. Okey, kalau kita baca terjemahan, nampak macam sama je tuan-tuan, nampak macam sama saja isu dia. Tapi tuan-tuan kena tengok dia punya bahasa Arab. Bahasa Arab tu yang jadi perbincangan. Kenapa Imam Muslim bawakan riwayat yang terakhir ni walaupun dhaif riwayatnya, maksud dia sahih. Dia kat sini ada perkataan wandah farjak. Imam Muslim rahimahullah SAW nak kata kat kita, kamu kena faham apa maksud wandah farjak ni. Sebab dalam bahasa Arab, wandah ni maksudnya kamu percikkan. Okey. Kalau wandah ni ada banyak maksud. Antara maksud wandah ni percikkan. Jadi adakah maksudnya iaitu berwuduklah dan percikkanlah air di kemaluan kamu, farjak. Maksudnya kemaluan kamu ni maksudnya zakar kamu lah. Okey, pertama sekali kita kena faham tawaddu' wandah. Wa sini nampak tak, Nabi suruh wuduk dan percikkanlah air. Maka para ulama bincang, pertama sekali wandah ni apa maksud dia? Adakah percik? Cukup ke percik untuk basuh air madhi? Maka kat sini para a'immah kita, ulama hadis, semua kata percik sini bukan maksud percik. Indah kat sini maksudnya ialah ghasalah, maksudnya basuh. Maksudnya basuh. Itu kata ulama apa?
aimatul fuqaha kita kata apa? Baca hadis tapi tak faham, tak ada fiqh, dia akan bawa kesesatan juga kan, akan banyak orang salah faham hadis tu. Kalau tu nak faham hadis kita kena rujuk. Kata Ibn Daqiq Al-Aid, ulama mazhab Syafi'i. Daqiq Al-Aid dia kata an-nadhu yurad bihi al-ghusl min huna. Dia kata an-nadah sini, an-nadah kat sini maksud dia adalah al-ghusl. Kenapa? Sebab kita kena faham nadah ini dengan gabungan riwayat-riwayat yang lain. So memang betul indah ni boleh juga bermaksud ar-rash, iaitu kita percik. Habis kalau percik dah selesai ke? Boleh ke? Adakah yang ni selesai tak? Jadi andah ini ialah maksudnya basuh. La budda wala yaktafi fihi بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية ينضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره. ولو روي انضح بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل. Tapi kalau dikata kalau riwayat dia indah dengan huruf kha, ke indah dengan huruf ha, lagi jelaslah maksudnya. Jadi para ulama dibincang perkataan nadaha yandihu, boleh juga boleh baca nadaha ataupun yandaha, nafa'a yanfa'u, ataupun dalam bab daraba yadribu, bahasa Arab dia. Jadi nadaha ni boleh baca nadaha, mudhari' dia yandahu. Okey, boleh baca nadaha yandihu, macam yadribu. Jadi kalau yandahu indah lah, fi'il amar indah. Jadi kalau yang ni indih, boleh baca indih. Dia dua-dua boleh. Ada Al-Imam Ibn Mulaqin, Imam Mulaqin dalam kitab dia Al-I'lam, dia kata hanya yandihu, tak boleh baca yandahu. Faqad akhfa, kata Syekh Adam Al-Ethiopi. Ya. Dan dalam kamus telah meletakkan maksudnya nadaha yandahu, dua-dua boleh. Sebab apa? Sebab kalau nadaha, okey dengar ni, ini cantik. Kalau perkataan nadaha yandihu, maksud dia percik. Betul. Nadaha yandihu. Tapi kalau nadaha yandahu, dia lebih luas. Dia boleh bawa juga maksud membasuh. Boleh juga bawa maksud membasuh. Jadi kat sini ada faedah yang sangat besar dari segi bahasa Arab. Jadi kalau macam tu, kalau kamu kata percik dengan basuh, nak pakai maksud yang mana? Kan ada satu kaedah dalam usul fiqh. Bila satu perkataan tu ada dua maksud, tak boleh kita merajihkan satu maksud daripada maksud yang lain tanpa ada bukti yang jelas. Kalau tidak, kita kena kekalkan keumumannya. Melainkan ada dalil yang lain menunjukkan bahawa dia merujuk pada satu maksud sahaja. Jadi dalam masalah ni kita kata barakallahu fikum, ada tak riwayat lain yang menunjukkan bahawa dia basuh sahaja? Yes, ada riwayat lain yang sebelum-sebelumnya kita baca, yang datang daripada sahabat yang sama, iaitu Ali bin Abi Talib. Kalau datang daripada sahabat-sahabat berbeza, mungkin juga kita boleh kata, oh, sahabat ni dia terima riwayat daripada Nabi percik, sahabat Ali bin Abi Talib kata basuh. Tapi tidak, bila kita tengok, ini antara hikmahnya Allah Ta'ala jadikan hadis datang daripada seorang sahabat sahaja, iaitu hadis Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabat yang riwayat kata sama aja. Kat sini Miqdad, kan? Kalau lah riwayat ini sahabat lain, mungkin dia akan dari jawapan-jawapan berbeza. Tapi dalam kes ni Miqdad, dalam riwayat lain sebelum ni pun Miqdad juga, dari riwayat sebelum ni Miqdad kata basuh. Nabi kata basuh. Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, hadis sebelum. Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, basuhlah zakarnya dan berwuduk. Jadi selesai kat situ, tuan-tuan barakallahu fikum. Jadi perkataan indaha tadi, nadaha tadi maksudnya ialah basuh, ghasala. Kemudian isu yang kedua pula muncul daripada riwayat ini adalah, nampak tak Nabi sebut berwuduklah dan basuhlah.
Ustaz, takkan nak berwuduk baru nak basuh kemaluan? Baru nak basuh najis, bukankah kita basuh dulu? Dekat sini adalah kaedah bahasa Arab yang kita perlu faham bahawa perkataan wa tidak merujuk kepada adanya tertib. Perkataan wa, macam kita kata, Ja'a Ahmad wa Ali. Datangnya Ahmad dan Ali. Dia tidak merujuk bahawa Ahmad datang dulu, kemudian baru Ali. Kemungkinan boleh saja Ali datang dulu, kemudian baru Ahmad. Boleh saja Ahmad dulu maupun Ali. Boleh juga maksudnya dua-dua datang serentak. Nah, jadi kat sini tawadda' wandah, berwuduk dan indah. Berwuduk dan indah. Berwuduk dan basuhlah kemaluan. Okey, boleh tak berwuduk dengan basuh kemaluan datang serentak? Tak boleh juga. Jadi mesti datang salah satu dulu. Jadi datang mana satu dulu? Datang basuh dulu ke datang wuduk dulu? Kat sini macam nak buat? Macam nak dahulukan dulu? Maka para ulama kita lihat bahawa kaedah dalam penyucian najis itu ialah kita menghilangkan najis dulu. Berdasarkan hadis-hadis yang kita bincang sebelum ni, bahawa Nabi SAW apabila dia keluar air mani, apa yang dia buat? Nabi akan basuh dulu kemaluannya, dan kemudian basuh tangannya, dan baru Nabi berwuduk. Jadi itu kaedah dalam menghilangkan najis, dalam bersuci. Bukannya berwuduk dulu baru menghilangkan najis tadi. Yang kedua adalah hadis yang kita baca ini sendiri pun dia dah ada penjelasan. Dah ada penjelasan. Kalau kita tengok hadis kita ni, kan? Kalau kita tengok hadis kita ni, barakallahu fikum, nampak? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, membasuh kemaluannya dan berwuduk. Kan? Hadis sebelum ni pula apa dia? Tawadda wandah farjak, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu. Dan sebelum ni pula apa hadis ni? Kita tengok sebelum ni. Sama juga. Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Jadi kat sini menunjukkan bahawa dalam hadis ni tidak dijelaskan mana datang dulu, mana datang kemudian. Tapi kita lihat kepada hadis-hadis yang sebelum ni. Kat sinilah barakallahu fikum, tuan-tuan. Betul tidak ada qiyas dalam masalah ibadah, iaitu qiyas dalam mewujudkan ibadah yang baru. Dari sisi ulama Syafi'iyah, kita boleh qiyaskan antara dua ibadat yang dekat dia punya rupa dia. Contohnya macam membasuh masa mandi wajib, dalam kes ni wudu. Nabi SAW masa mandi wajib, Nabi basuh kemaluan dia dulu tak? Nabi basuh kemaluan dulu. Dan Nabi basuh tangannya, kan? Lepas tu baru Nabi berwuduk. Lepas tu baru Nabi tuangkan air atas kepalanya. Itu sunnahnya ketika mandi wajib. Adalah saya itulah para ulama kita sama juga, iaitu kita basuh dan kita kemudian kita berwuduk. Dan kita berwuduk. Walaupun tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kita kena suci daripada najis sebelum berwuduk. Tak muktamad. Yang muktamadnya adalah apa yang Imam Nawawi sebut, iaitu tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis dulu. Tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis dulu. Ya betul. Untuk berwuduk tak disyaratkan. Namun barakallahu fikum, susunan itu sunnahnya sebegitu. Basuhlah kemaluanmu, kemudian berwuduklah. Kerana bila kita pegang kemaluan apa semua membatalkan wuduk. Apa faedahnya berwuduk kemudian dibatalkan wuduk dia balik, kemudian dia berwuduk balik? Tak. Jadi dia basuh dulu kemudian dia berwuduk. Naam. Selesai tak masalah ni? Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan ni kita selesailah masalah ni dalam masalah hadis madhi. Kita tengok pula bab yang seterusnya. Ini huraian Imam Nawawi rahimahullah. Kita bacalah tuan-tuan. Kita ambil barakah daripada bacaan Imam Nawawi ni.
Muhammad bin Al-Hanifiyah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, saya adalah seorang yang sering mengeluarkan air mani dan saya merasa malu untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dalam keberadaan putrinya. Lalu saya meminta Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakannya. Ia pun bertanya kepada beliau, maka Nabi menjawab, hendaklah yang basuh zakarnya dan berwuduk. Dalam riwayat lain hendaklah beliau berwuduk. Dalam riwayat kita berwuduklah dan basuhlah kemaluan. Kata madhi dapat dibaca dengan madhiyu dan madhi. Ini kita dah huraikan sebelum ni. Dua bacaan pertama dianggap bacaan yang lebih bagus dan masyhur, sedangkan yang pertama madhiyu lebih fasih, lebih baik dan serta lebih masyhur daripada perkataan madhiyu dan dengan sabdu atas ya. Jadi madhi mana lebih tepat, madhiyun itu paling tepat sekali. Dan bacaan ketiga iaitu madhi, iaitu ya itu mati, zal bagi bawah. Dia mengatakan mengeluarkan air mani dengan madhi, madha, amdha dan madha. Madhi adalah cairan berwarna putih dan lengket yang keluar. Lengket maksudnya cair yang jernih yang keluar, baik kerana rangsangan ataupun tidak. Sedangkan pada saat keluarnya tidak memancar, terpancut, tidak disertai dengan lemasnya badan. Kata lemasnya badan maksudnya apa? Maksudnya lemahlah kembali kemaluan itu, dan terkadang keluar tanpa disedari. Memang tak sedar kadang-kadang. Hal ini bisa dialami oleh lelaki-lelaki dan perempuan, namun perempuan lebih banyak mengalami. Bukan maksudnya perempuan lebih banyak. Jadi terjemahan yang kurang tepat, iaitu perempuan apabila kena dalam keadaan syahwat, madhinya lebih banyak. Jadi ini terjemahan yang kurang tepat ni. Terjemahan kurang tepat. Namun perempuan lebih banyak, bukan lebih banyak mengalaminya, iaitu air madhinya lebih banyak daripada lelaki. Air madhi lelaki hanyalah air sikit-sikit sahaja. Ada perempuan lebih banyak, lebih basah, okay, daripada lelaki. Naam. Sabda Nabi, wandah farjak, basuhlah kemaluanmu, sebab kata an-nadhu bisa bermakna cuci dan basuh atau bermakna menyiramkan air. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dengan redaksi itu yang sil zakarahu, basuhlah. Jadi mana an-nadah sini ialah al-ghuslu. Ada sebahagian para ulama dia kata maksud hadis ni memang betul basuh, kemudian wuduk, kemudian percik. Dia tak kata macam tu. Macam mana tu pula? Iaitu kita basuh kemaluan, kemudian berwuduk, kemudian perciklah di atas kain tu. Sebagian ini tafsirkan sebetulnya kau percikkan, bukan percikkan atas kemaluan, iaitu percik atas kain. Kan bila kita dah air mazi, kita keluar mazi itu kan terkena seluar ataupun ialah apa-apa pakaian yang dipakai atasnya. Maka dia kata al-nadhuh maksudnya tercikkan atas air mazi dekat kawasan tersebut. Betul ke ni? Ini juga tak sahih. Kata Syekh Mu'adzam tak sahih juga. Sebab apa? Sebab kalau air mazi kena dekat seluar, dia bukan najis mukhaffafah. Dia masih lagi najis mutawassithah. Kan bila najis mutawassithah, maka dia kena basuh. Dia tak boleh percik. Dia bukan kencing kanak-kanak 2 tahun yang tidak makan susu, tidak minum susu. Dia tidak makan makanan yang melainkan susu ibunya sahaja, ataupun tidak melainkan susu, termasuklah susu lembu. Sebagian dia kata ila akhiri. Naam. Jadi kuntu rajulan madzaan. Jadi orang yang sering mengeluarkan madhi. Ulama sepakat. Ali berkata kuntu rajulan madzaan, artinya aku orang yang sering mengeluarkan madhi. Ulama bersepakat bahawa jika seorang mengeluarkan madhi maka tidak diharuskannya mandi wajib. Sahih. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad serta majoriti ulama mengatakan diwajibkan baginya untuk berwuduk. Ini sahih. Sebab dia hadas asghar, hadas kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Berapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah tidak diharuskan mandi wajib kerana keluar madhi, tetapi ia harus berwuduk. Sahih. Air madhi dihukum sebagai najis. Oleh sebab itu Nabi suruh basuh. Oleh sebab itu wajib membasuh zakarnya. Syafi'i dan majoriti ulama berpendapat bahawa bahagian wajib dibasuh adalah bahagian terkena madhi sahaja, bukan membasuh seluruh zakarnya. Ini kita dah bincang sebelum ni masalah adakah apa tu sebab bahasa Melayu apa skrotum lah, bahasa sains ni nampak sopan sikit kan. Skrotum, adakah skrotum juga wajib dibasuh ketika kita madhi? Inilah Syekh Muhammad Adam, dia lebih cenderung kepada pendapat Ahmad. Ini dia lebih cenderung kepada mazhab Ahmad berdasarkan satu riwayat hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, iaitu Nabi SAW dia kata basuhlah keseluruhannya.
Basuhlah keseluruhannya. Itu yang disebut dalam ni. Tadi khurujun najl al-madin wa khalifa fi murad ghusl dzakar hal huwa jami'u al ma talawatha bil madhi. Adakah apa yang talawath bil madhi sahaja? Inilah ulama-ulama kita bincang. Yang sahih dia macam mana tuan-tuan? Yang sahihnya apa yang kalau tanya anak akan sebut mazhab Syafi'i lah. Okey. Iaitu yang mesti itu adalah hanyalah bahagian yang terkena kotoran sahaja, yang terkena air kencing itu sahaja. Yang terkena kencing itu sahaja. Sekarang riwayat Abu Daud hadis daripada Ali bin Abi Talib iaitu hendaklah dia basuh unsayaihi sekali. Naam. Riwayat Ahmad dan Sunan Abi Daud daripada Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu wa unsayaihi. Hadis riwayat Ahmad. Dia kata dan diberi illah lah hadis ni. Apa illah hadis ni? Dia kata hadis ni padanya ada inqita'. Dan dia kata Urwah tidak mendengar daripada Ali. Fa inna Urwata lam yasma' an Ali. Riwayat Abu Daud tadi Urwah daripada Ali. Lakinnahu akhrajahu Abu Awana fi sahih an hadis Hisham bin Hasan daripada hadis Muhammad bin Sirin daripada Abidah Al-Salmani daripada Ali. Qala Ibnu Mulakin wa fi hadha raddun لما نقله أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه قال ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة بن حديث فأما أحاديث كلها فليس فيها هذا. Naam. Jadi itu pendapat sebahagiannya. Namun ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat kena basuh juga. Ada Imam Ibn Daqiq Al-Ain ini juga pendapat Ibn Daqiq Al-Ain Syafi'i. Dan dia lebih cenderung kepada pendapat bolehnya wajib membasuh ialah keseluruhannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun para ulama Syafi'iyah dia pegang pada pendapat hanya wajib membasuh kemaluannya dan mana-mana tempat yang terkena air madi tadi. Hatta kalau tempat lain sekalipun kalau kena air madi kena juga. Berdasarkan hadis tadi lah, berdasarkan Nabi kata iksil zakaraka. Kalau itu unsai, kebanyakan hadis tak sebut unsai. Okey, kebanyakan hadis tak sebut unsai. Okey. Naam. Namun ulama mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, bila dia kata wajib membasuh keseluruhannya termasuk skrotumnya tadi, ini dalam masalah madhi sahaja, bukan masalah kencing. Bukan masalah kencing. Lepas tu Syekh Muhammad Adam Al-Jubi dia lebih cenderung dia kata walhasil ala ghusl dzakar bil madhi bil ma'i wajib li zahir hadzal hadis. La yaqumu al-istinja' bil ahjar maqabahu. Dia menarik lagi masalah ni ialah Nabi kata hendaklah basuh. Kita masuk pada poin yang ketiga pula, beristinja dengan berbatuan. Tapi itu afwan tuan-tuan yang dengar kuliah ni, yang rajih ni apa masalah ni? Saya ambil pendapat Syafi'i iaitu yang wajib hanyalah membasuh kemaluannya. Adapun hadis yang sebut tadi yang membaca unsayih, kita boleh kata untuk memahaminya dari segi sunat. Ulama Syafi'i kata kita boleh faham kalau hadis itu sahih sekalipun, kita kata dia adalah sunat. Sebab kebanyakan arahan Nabi SAW, kebanyakan arahan Nabi SAW adalah membasuh zakar sahaja. Dan hadis itu dipertikaikan kesahihannya. Nah. Yang ketiga, beristinja dengan berbatuan hanya boleh dilakukan dengan hal-hal yang bisa terjadi, yang biasa terjadi, seperti buang air kecil dan besar. Adapun najis yang jarang seperti darah dan madhi selainnya maka harus dibersihkan dengan air. Jadi kat sini apa dia? Madhi tidak boleh istinja. Dengar sekali lagi. Madhi tidak boleh istinja. Kali ketiga, madhi tidak boleh istinja. Madhi kena air dengan air.
Inilah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat mengenai hal itu menurut mazhab kami. Pendapat lain mengatakan bahawa boleh menghilangkan najis dengan berbatuan. Hal tersebut dikiaskan dengan najis-najis yang bisa terjadi itu dengan argumentasi dengan hujah bahawa hadis yang menyebutkan tentang suatu secara galibnya pada suatu negeri atau daerah yang biasa beristinja dengan menggunakan air, atau hadis yang bermakna istihbab sunnah melakukannya. Nah, belum mewakilkan seorang untuk mintakan fatwa sebagai dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yes. Ini kita boleh minta wakil untuk minta fatwa. Oleh Ali radhiyallahu anhu memutuskan Al-Miqdad kepada Nabi, padahal dia mempunyai kesempatan untuk bertanya langsung kepada Nabi SAW. Hanya saja perasaan ini dapat menimbulkan pertentangan. Ada yang mengatakan dimungkinkan Ali menghadiri majlis Rasulullah SAW. Kata sebenarnya Ali bukannya tak tanya direct, dia tanya direct tapi melalui orang lain. Sebab kata Ali ada dalam majlis tersebut. Ada mengatakan dimungkinkan Ali menghadiri majlis Rasulullah SAW pada saat Al-Miqdad bertanya tentang soal itu kerana ia merasa malu jika soal itu mengenai dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 anjuran untuk melakukan kerabat dengan pergaulan yang baik, iaitu bila kita bersama dengan keluarga, kita bersopan santun. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceritakan masalah jimat dengan isterinya atau masalah bercumbu rayu dengan mereka di hadapan ayahnya, saudaranya, anaknya dan kawan kerabat. Nah, ini masalah yang sangat penting untuk orang yang pada zaman ini memahaminya dengan baik. Zaman sekarang ni, saya tengok sejak akhir ni, manusia dah hilang malu. Antaranya dia suka bercerita masalah dia bersama dengan isterinya. Bukan masalah, dia bercerita tentang dia bersama isterinya dekat orang lain. Oh, malam tadi syok betul lah dengan bini aku tonton dia cerita macam-macam lah. Saya tak nak cerita lah, benda tu memalukan. Malam tadi aku macam sekian ni, macam ni aku buat dengan bini aku. Nak tunjuk dia hilang malu. Dan lebih malu lagi zaman sekarang ni apabila orang perempuan yang cerita benda tersebut di hadapan orang lain. Bayangkan hadis ini, Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib nak cerita bahawa dia ni banyak keluar air mani pun dia malu pada depan Rasulullah SAW. Maksud apa? Dan air mani ni keluar sebab apa? Air mani ni keluar sebab bercanda lah, berpeluk-peluk. Jadi kalau bercerita berpeluk-peluk pun tak boleh, maksudnya tak boleh ni ialah dalam bab adab, maka apatah lagi bercerita depan orang. Malu, pada ahli keluarga pun malu. Jadi kita adik-beradik pun jangan cerita macam ni, malu. Kadang-kadang Allahu Akbar, tak malu betul lah. Sama-sama sekarang Allahu Akbar. Allah musta'an. Yang lagi teruk lagi daripada tu, kan, pertama cerita kali keluarga, cerita dengan orang lain pula. Bercerita dengan orang lain. Lebih teruk lagi, up dalam Facebook pula, dalam Instagram, dan seumpama dengannya. Dan kalau bercerita tak boleh, apatah lagi melakukan bercumbu rayu di hadapan orang ramai. Ini hadis, ini dalil bahawa tak bercumbu rayu di hadapan orang ramai. Yelah, betul lah dah kahwin suami isteri, tapi tak perlu nak cium-cium lebih-lebih dekat depan orang ramai. Allahul musta'an. Pada akhir bab ini, Imam Muslim menyebutkan, dan Harun bin Sa'id Al-Aili dan Muhammad bin Isa telah beritahu kepada kami, dan mereka berdua berkata, Ibn Wahab telah beritahu kepada kami Makhramah bin Bukair telah mengkhabarkan kepada saya dari ayah daripada Sulaiman bin Yasar dari Ibn Abbas. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, saya pernah mendengar mengutus Al-Miqdad bin Aswad. Sanad ini dipertikaikan oleh Al-Daruqutni, dan ia menyatakan bahawa Muhammad bin Khalid berkata, saya pernah bertanya kepada Makhramah, apakah engkau pernah mendengar hadis daripada ayahmu? Makhramah jawab, tidak. Artinya Al-Laith sendiri telah menyelisihi dari Bukair dan tidak menyebutkan dari Ibnu Abbas. Demikianlah pernyataan Ad-Daruqutni. Nasai juga menyebutkan dalam sunannya bahawa Makhramah tidak pernah mendengar sesuatu pun dari ayahnya. Ini hadis yang last kita baca tadi. Nasai telah meriwayatkan hadis ini berbagai jalur sanad. Sebahagiannya adalah jalur Muslim, sebahagian telah disebutkan ini, dan sebahagian lain dari Al-Laith bin Sa'ad dari Bukair. Nampak tak? Al-Laith bin Sa'ad. Jadi hadis ini dengan riwayat lain okey, nampak tak? Hadis ini daripada Laith bin Sa'ad. Maksudnya bukan daripada Makhramah, daripada Bukair. Makhramah bin Bukair. Riwayat lain Al-Laith bin Sa'ad. Maka bin Yasar telah berkata, Ali telah memutuskan Miqdad. Demikian disebutkan secara mursal.
Para ulama telah bersisih tentang makramah apakah ia pernah mendengar dari ayahnya atau tidak. Jadi Malik radhiyallahu anhu berkata mursal. Okey. Mursal ni macam mana? Jadi perkataan mursal juga menurut ulama mutaqaddimun lafaznya lebih umum daripada mursal yang ulama mutaakhirun faham. Kita kalau siapa yang baru belajar ulumul hadis dia akan faham mursal ni apa dia? Mursal ni apa riwayat tabi'in daripada Rasulullah SAW. Tapi bukan itu saja. Penggunaan ulama-ulama lama mursal juga boleh bawa maksud orang itu dia skip satu orang. Dia tak jumpa dengan disambungkan pada sanadnya pada orang yang dia tak dengar. Itu juga dipanggil mursal. Malik radhiyallahu anhu kata, hadis apa yang engkau dapatkan daripada ayahmu, apakah engkau pernah mendengar darinya? Lalu ia bersumpah dengan nama Allah, sungguh saya telah mendengarnya. Malik kemudian memuji dan mengatakan Makramah adalah seorang lelaki yang saleh. Maksudnya dia beritahu hadis ni dia tak dengar. Maksudnya dia jujur. Ini kan boleh katakan dia Ma'an bin Isa. Sesungguhnya Makramah telah mendengar dari ayahnya, sedangkan beberapa kelompok ulama berpendapat bahawa Makramah tidak pernah mendengar dari ayahnya. Dan kemudian inilah riwayat Ahmad bin Hanbal berkata Makramah belum pernah mendengar satu pun daripada ayahnya. Dia hanya mendapatkan daripada kitab milik ayahnya. Ini yang sebutkan tadi Al-Wijadah tadi. Yahya bin Ma'in dan Ibnu Khaisamah berkata ada yang mengatakan bahawa Makramah mendapatkan hadis ini dari kitab ayahnya dan belum pernah mendengar langsung dari ayahnya. Sahih. Musa bin Salamah berkata saya pernah bertanya kepada Makramah apakah ayahmu telah mengeluarkan hadis kepadamu? Lalu Makramah menjawab saya belum pernah mendapatkan ayahku tapi ini kitab-kitabnya. Naam. Abu Hatim mengatakan Makramah adalah seorang yang bagus hadisnya, namun ia mendengar langsung, ia tidak mendengar. Dia kata Makramah adalah bagus kalau ia mendengar langsung dari ayahnya. Okay. Ali bin Al-Madini berkata saya tidak menyangka kalau Makramah mendengar dari ayahnya daripada, bukan tentang, maksudnya riwayat Sulaiman bin Yasar. Jadi kadang-kadang terjemahan ni kalau tuan-tuan tak faham uslub ilmu hadis, kadang-kadang dia akan menjawab kita salah faham hadis. Sulaiman bin Yasar. Mungkin ia hanya mendengar sedikit sahaja. Selain itu saya belum pernah mendapati seorang pun di Madinah yang mengabarkan bahawa Makramah mengatakan sesuatu tentang hadisnya saya mendengar dari ayahku. Maksud ulama Madinah semua kata tak ada satu riwayat yang kami riwayatkan bahawa Makramah berkata aku mendengar dari ayahku. Inilah beberapa perkataan para imam yang mengetahui tentang hal ini. Bagaimanapun keadaannya matan hadis dengan ni. Walaupun macam mana keadaan sanadnya, matan hadis ini sahih. Berdasarkan yang disebutkan oleh Muslim. Jadi kata Allah kena faham masalah ini betul-betul. Matan hadis ini sahih. Boleh jadi hadis ini sanadnya dhaif tapi matannya sahih. Yang ini terjadi dalam masalah banyak bab akidah. Baca kitab-kitab salah, baca kitab Lalikai, baca kitab Al-Ibanah. Ini riwayat yang dhaif. Tapi riwayat dhaif ni maksud dia sahih. Maksud dia ijma'. Dalam masalah suara Allah, mendengar Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala, kata-katanya Allah Ta'ala. Itu masalah telah ijma'. Dia kata jangan hanya sahih tak sahih, sahih tak sahih tak. Ada hadis itu dhaif betul. Tapi maknanya sahih disokong oleh sama ada apa dia? Ayat Quran ataupun hadis ataupun ijma' ke atasnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Selesai kita masalah ni. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah pada darsul qadim biidznillah dia akan datang, kita akan masuk pula apakah dia hukum kita membasuh wajah dan tangan apabila bangun dari tidur. Dia mesti berwuduk dulu sebelum tidur ataupun seumpama dengannya. Tak Nabi bangun tidur kemudian Nabi tak berwuduk, kemudian Nabi tidur balik. Kalau tak berlaku sebegitu, insya-Allah fi darsul qadim biidznillah taala. Okey, ada soalan ke Akhi Imran berkenaan dengan tajuk ni? Ada soalan? Nak berhenti di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.